Okey, sambung balik. Tadi sampai mana? Okey. So macam ni, basically senang cerita gini lah. Apa-apa everything dalam kehidupan kita perlu kepada usaha. Tak boleh hanya sekadar berdoa dan berharap. Konsep ni salah. So nak jodoh pun kita kan berusaha. So okey, tadi Zati dah ingat antara usaha-usaha yang kita boleh buat kan. Antara usaha-usaha yang kita boleh buat macam Allah SWT berfirman janjikan dalam surah An-Nur ayat yang ke-26. Lelaki yang buruk untuk perempuan yang buruk, lelaki yang baik untuk perempuan yang baik. Jadi kalau kita nak jodoh yang baik, maka kita kena jadi baik dulu. So usaha pertama yang kita kena buat adalah kita persiapkan diri kita sebaiknya untuk kita mendapatkan pasangan yang baik. Lepas tu yang kedua, kita kena usahalah. Kita kena usahalah. Sebagai contoh, usaha dalam mempersiapkan diri yang sebaiknya. Sebab siapkan diri kita daripada segi ilmu, siapkan diri kita daripada keuangan, siapkan diri kita daripada kemahiran yang melibatkan perlu kepada pembentukan rumah tangga tu sendirilah. So bila mana kita siap, bila mana kita sedia, insya-Allah. So basically macam itulah. Kesimpulannya apa Fa? Kita kena usaha juga. Nak dapat yang baik, kita kena perbaiki diri untuk jadi yang terbaik, insya-Allah. So basically macam itulah. Terjawab tak? Terjawab kan? Bagi Fa terjawab lah. Bagi Fa terjawab. Tapi mungkin Fa pun tak ingat siapa yang bagi soalan. Sebab pasal nak bagi soalan kan, Fa tak ingat sama soalan. Kalau mungkin kalau dia dah tengok live kita ni, itulah jawapan untuk anda. Memang tepat, padu, mempat. Kalau tak dapat lagi aku cubit kau. Tambah sikit je. Sebenarnya kita kena sedar ketetapan yang Allah dah tetapkan pada kita boleh berubah. Sebenarnya boleh berubah, dia tak fix. Boleh berubah dengan apa? Syaratnya dengan doa. Sebab itulah kenapa doa tu senjata orang mukmin. Doa ni benda yang paling, orang kata senjata yang paling ampuh. Jadi manfaatkan senjata ni baiknya untuk kita ni lah dapatkan jalan, orang kata ketetapan yang terbaik dalam kehidupan kita, insya-Allah. Dan pada akhirnya cita-cita tertinggi kita adalah untuk mendapatkan redha Allah, untuk mendapatkan syurga Allah. Itulah dia. Wallahu alam. Macam mungkin ada yang tanya Fa kan, macam mana nak dapatkan jodoh yang baik? Ada tak doa-doa amalan? Fa pun mula terfikir aku pun tak kahwin lagi kan. Tapi yelah, kita mestilah ada doa amalan kita. Kalau Fa sendiri pun Fa ada amalkan doa, iaitu Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Doa ni bolehlah diamalkan. Korang boleh amalkan lepas asar, boleh baca 40 kali. Dapat tak? Rabbi ini lima anzalta ilayya min khairin fakir. Sebenarnya banyak doa-doa ringkas untuk jodoh ni sebenarnya. Dan mungkin ada yang orang fikir, alah aku muda lagi, takkanlah aku nak doa pasal jodoh kan, gelilah pelah. Tak, bukan. Sebenarnya kita ni, itulah di waktu-waktu umur kita sekarang ni, inilah persiapan. Kalau dah datang awal tu, kira memang dah jodoh lah, rezeki lah, kahwin je lah. Tapi kalau belum lagi, kita buat persiapan. Janganlah awak cakap gelilah apalah. Tak boleh macam tu, okey? Betul. Ada satu doa lagi kot Zati nak share. Macam ni Zati, pernah lah orang tanya, Zati ni tak pernah ke suka orang? Kan, tak pernah ke suka siapa-siapa? Tipulah, tak pernah kan. Manusia kot, saya manusia. Bukan robot, tak ada perasaan. Yes, betul. So macam mana nak jaga hati tu? Antara doa yang Zati biasa amal lah. Ya Allah, ni doa bahasa Melayu je lah. Mungkin sahabat-sahabat yang dengar pun boleh juga nak amal. Untuk betul-betul jaga. Sebab kalau macam Zati ada prinsip Zati, kalau boleh hati ni nak serah pada yang halal je. Selagi mana orang tu belum sah lagi sebagai suami, tak boleh sewenang-wenang nak bagi hati. Tu prinsip Zati. So antara doa nak jaga tu kan, Zati doa ginilah, ya Allah, jagakanlah hati aku daripada orang-orang yang tidak engkau takdirkan untuk aku. Jadikanlah hati aku hanya untuk milik yang halal. Itulah yang Zati doa. So sampai sekarang ada prinsip ni Zati pegang daripada zaman sekolah lagi sampai sekarang. Dan alhamdulillah Allah jaga. Zati susah nak suka orang. Zati susah sangat nak suka orang.
So dengan amalkan doa ni semoga hati kita lebih terjaga. Tak mudahlah nak semudahnya untuk suka orang ni, jatuh cinta dengan orang tu kan. So Betul? biar jadi Bila kita hati kita limited edition. bila kita dah amalkan doa tu, kita sebut selalu, dia akan jadi macam moto hidup kita tau. Dia jadi macam macam benda selalu kita dengar, dan dah kita hafal. Sama lah macam apa yang kita minta. Kita minta apa yang kita cakap keluar daripada mulut kita, pertama yang dengar adalah telinga kita sendiri. So, bila kita banyak kali sebut, kita banyak kali dengar, insyaAllah kita pun akan ingat. So, dia akan jadi macam, kau hadam benda ni, kau hadam benda ni. Itulah. So soalan untuk Fah, jeng. Okay, soalan dia macam ni. Kenapa bila kita dah buat yang terbaik pada seseorang, tapi orang tu tak lakukan benda yang sama macam kita dah usaha untuk dia? Kenapa? Bagi pandangan Fah macam mana? So, maksudnya apa yang kita buat, apa yang Fah lah. Apa yang Fah faham, apa yang kita buat ke orang tu tapi kita tak dapat balik. Macam mana yang kita bagi tu lah. Dia macam tu lah kan soalan dia. Okay. Itulah sebabnya dalam hidup ni, kita tak boleh terlalu berharap pada yang namanya makhluk. Manusia makhluk tak Zati? Makhluk. Sebab itulah kita ni selalu kalah dengan expectation sendiri. Expectation kita, aku bagi ni dekat kau, kau kena bagi ni juga dekat aku. Semalam kan aku dah belanja kau, hari ni kau kena belanja aku. Aku bagi sayang ni kat kau, kau kena sayang aku balik. Tapi bila expectation kita tu meleset, kita kecewa. Sedangkan kita yang silap dalam meletakkan pengharapan. Kita yang silap dalam meletakkan pengharapan. Tajdid niat. Berbelit pula. Tajdid niat. Perbaiki niat kita. Kita buat baik ni untuk siapa? Untuk apa? Untuk manusia ke? Untuk Allah? Jadi bila mana apa yang kita buat, bila mana apa yang kita lakukan sebab kita mengharapkan balasan daripada manusia, hati kita ni Zati akan susah sangat nak terima. Susah nak terima apa yang jadi, susah nak terima takdir, semua susah. Sebab kita mengharapkan balasan daripada manusia. Tapi tak salah kalau kita berniat, ya Allah, dengan kebaikan aku lakukan ni, aku mengharapkan imbalan daripadamu. Aku mengharapkan syurgamu. Tak salah. Mungkinlah akan ada orang cakap kan. Mungkin ada orang cakap lah, kalau macam tu tak ikhlas lah kan. Okey, kalau orang cakap macam tu, fitrah manusia ni sukakan ganjaran. Okey, kalau contohlah kalau macam Zati kan, lecturer Zati cakap, pensyarah Zati cakap, kalau SEM ni Zati dapat dekan, dapat 4 flat, dia bagi RM1,000 Malaysia. Tak ke memang Zati loan habis-habisan kan untuk SEM tu? I beg lah, tak peduli. Yang penting RM1,000 kan. Balik-balik buka 5 flat. Itu panjang sangat tu. Apa Zati? Maknanya Zati sukakan imbalan, sukakan ganjaran. Zati pula kan, alamak. Bukan Zati lah. Zati lain. Taklah nak katakan, fitrah manusia ni sukakan ganjaran. Sebab apa suka ganjaran? Apa pun buat memang nak pahala. Zati buat tak nak masuk syurga ke? Mesti dah kita buat nak sebarang masuk syurga, betul tak? Sebab fitrah manusia ni sukakan ganjaran. Kalau katakan tentang ikhlas ni umpama semut hitam di malam yang kelam di atas batu yang besar. Nampak tak ikhlas tu kat mana? Kalau Zati nampak tak ikhlas tu kat mana? Tak nampak kan? Sebab itulah Allah kata istiqamah, berterusan dalam buat kebaikan. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita ni tak tahu. Kita ni pun kadang-kadang tak sedar. Kita tak tahu kita ni ikhlas ke tak. Berapa peratus ikhlas kita. Kan? Allah je yang tahu macam mana keikhlasan hati seseorang tu. Sebab tu Allah kata istiqamah. Lakukan berterusan kebaikan tu. Mungkin mula-mula tak ikhlas, lama-lama ikhlas. So main point daripada Fah ni, maksudnya kita jangan sesekali berharap pada manusia tapi kita berharap pada Allah. Betul tak? Betul. Kalau berharap pada manusia, maka kecewa yang kita dapat. Berharap pada Allah, maka selama-lamanya
takkan adanya kecewa, tapi bahkan bahagia. Betul. Sebab kan Zati, Fah kata jangan terlalu, memang kita ni kadang-kadang ada berharap pada manusia. Jadi manusia ni kita tak boleh kata tidak, tak boleh kata kat dia jangan. Bila kita kata jangan, dia lagi nak buat benda tu. Sebab tu kita katakan jangan terlalu berharap pada makhluk tu manusia. Jadi ada penambahan? Cukuplah tu. Lengkap. Mantap. Macam tu. Alhamdulillah. Alright. So, kita sambung balik lah. Kita sambung balik. Sebelum Zati lari. Okey. Okey. Nombor 3 ni soalan daripada lelaki. Sebab tu soalan dia begini. Akak, cara lelaki approach wanita mengikut Islam? Sila jawab. Begitulah soalan dia. Ni ada orang tanya ni, sekejap Syukrino tanya soalan ni memang dah ada ke untuk jawapan-jawapan ni? Okey, Fah jawab Fah. Zati. Jadi jawab Zati. So, kalau untuk pengetahuan yang tengah tengok sekarang ni, kita orang ada open question tau dekat story pada beberapa hari yang lepas. So, for those yang tanya dekat dekat dalam drop box Q&A tu, so kita orang layan lah soalan-soalan dia orang. Kita tak layan soalan yang ada kat dalam ni. Kita dah memang kita punya soalan yang terpilih. That's why kita call kita punya season talk ni sebagai You Are The Chosen One. Because soalan-soalan ini terpilih. Yes. Sebelum ni kita ada dah You Are The Chosen One. So kali ni kita buat You Are The Chosen One 2. So kita pilih 10 soalan. Maksudnya 5 soalan daripada Fah, yang Fah open soalan tu, dan 5 soalan daripada Zati. So minta maaf kalau kami tak sempat nak jawab soalan dekat sini, sebabnya kita orang dah ada soalan yang tergantung, soalan 5 soalan, sebab kami telah menembak-nembak di sini. So insyaAllah mungkin lain kali kita akan buat live khas untuk open soalan. So sekarang ni, so pengajaran basically kita sentiasa alert dengan story IG Fah dengan Zati. Kalau kita orang ada buka sesi Q&A je, korang drop lah soalan kat situ banyak-banyak. Nanti kita orang akan jawab time live ni insyaAllah. Okay. Apa ni? Kita balik semula pada soalan tadi. Fah, cuba ulang balik soalan tadi. Suka pula dengan banyak kali soalan ni ya. Soalan panas kan? Soalan panas. Dia memang 3 soalan bawah ni memang semua soalan panas. Cara lelaki approach wanita mengikut Islam. Sila jawab Kak. Gitu. Okay. Sangat panas soalan. Sebenarnya kan bila Zati baca soalan ni, Zati yang berdebar tau. Sebab dia tanya dekat orang perempuan kan. Okay, balik semula soalan tadi. So kalau macam lelaki dia dah minat dengan seorang perempuan, so bagaimana cara yang Islam gariskan untuk dia approach perempuan tu untuk dilamar, untuk dinikahi kan? Sebenarnya ada ke cara lain selain daripada couple? Sebab kadang-kadang macam orang rasa macam mustahil tau. Boleh ke kita nak kenal someone yang kita nak kahwin ni tanpa couple? Kan? So sebenarnya boleh. Tak perlu untuk couple, tak perlu untuk dating, untuk membuktikan orang yang kita nak kahwin nanti ni macam mana, nak kenal dia macam mana dengan cara kita keluar berdua-duaan, pergi keluar dating. Zati, suara Zati tak clear lah Zati. Tu pun ada orang cakap. Suara Zati. Okay, Bismillah. Dengar tak? Bismillah, dengar? Dengar tak? Boleh dengar. Tapi muka Zati pula gonggok. Alah. Sekejap. Sebenarnya data kota internet dah nak habis. Zati boleh tak? Kalau fast flash ni, nanti kita sambung balik. Zati nak beli data internet tu.